Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan buat pertama kalinya pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, memandangkan ini kali yang pertama saya hadir ke masjid ini, sukalah saya terlebih dahulu memperkenalkan sedikit latar belakang diri. Mudah-mudahan dapat kita eratkan silaturahim yang ada di kalangan kita semua, insya-Allah. Nama saya Abdul Rahim bin Muhammad Nasir, ataupun biasa orang panggil Ustaz Rahim Nasir. Saya berasal daripada Gombak, Selangor, dan sekarang menetap di Sarjana Utama Sungai Buloh. Pendidikan terakhir Universiti Al-Azhar di Mesir dalam jurusan Syariah Islamiah pada tahun 93 sehingga tahun 98, dan tamat pengajian tahun 98 sehingga ke malam ini sudah hampir 26 tahun saya bertugas sebagai penceramah bebas ataupun bebas berceramah lah, samalah. Yang ada tauliah jaiz, insya-Allah. Dan saya ada juga mengajar di Masjid Al-Falah dan jemputan beberapa masjid di sekitar USJ Subanjaya. Cuma masjid tuan-tuan ni ini kali pertama lah, alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan, itu sedikitlah latar belakang diri. Lebih-lebih nanti kita sembang kemudian lah, insya-Allah. Baik, malam ni kita nak sembang sikit tentang peristiwa agung ataupun peristiwa yang besar
yang ditakdirkan Allah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini kita harus faham, ianya merupakan salah satu di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Nabi ini dia ada banyak mukjizat, kelebihan, perkara luar biasa yang Allah anugerahkan pada nabi-nabi dan rasul. Dalam banyak mukjizat baginda yang mulia, ulama sebut ada dua mukjizat yang paling terbesar. Yang pertama adalah mukjizat Al-Quran. 30 juz yang turun tu, itu mukjizat terbesar bagi Nabi. Dan yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang hanya terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berlaku kepada nabi yang lain sebelum daripada itu. Jadi tuan-tuan, yang kita nak sembang, kita nak cerita sikit malam ni, ini benda yang besar. Dan yang paling penting kita faham dan kita sama-sama ambil iktibar, ibrah, pengajaran daripada peristiwa agung yang mulia ini. Sebab itu benda pertama, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang kita kena faham adalah maksud Isra dan maksud Mi'raj. Dia dua kalimah yang berbeza. Isra ni kalau bahasa mudah dia, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara roh dan jasad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin. Itu nama dia Isra. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik melepasi langit yang ketujuh sehingga sampai ke Sidratil Muntaha. Itu nama dia Mi'raj. Jadi kita gabungkan dia, jadilah Isra dan Mi'raj. Dan perkara utama yang kita kena faham adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi secara roh dan jasad. Maksud dia pergi real punya, betul-betul pergi. Dia bukan pergi melalui mimpi, bukan. Nabi pergi itu real. Macam mana tuan-tuan ibu-ibu malam ni datang masjid, betul-betul datang ni. Yang datang ni ibu-ibu roh dengan jasad sekali. Real punya. Bukan yang datang ni malam ni saka ke hantu raya, bukan. Memang tuan-tuan lah yang datang. Real punya. Dia bukan mimpi, tuan-tuan. Nabi pergi itu bukan mimpi, pergi betul. Mana bukti dia yang Nabi ni pergi sungguh? Ditulis oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimallahu ta'ala, salah seorang ulama Mesir yang juga dianggap sebagai wali Allah yang hebat. Saya sempatlah masa mengaji Mesir tu, sempatlah mengaji dengan dia, tengok kuliah-kuliah dia dalam TV apa semua. Dan dia meninggal pun masa saya ada di sana juga. Hampir 1 juta rakyat Mesir mengiringi jenazah almarhum. Memang dia dahsyat lah. Jadi dia tulis satu kitab namanya Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Jadi dia kata bukti yang Nabi pergi secara roh dan jasad, bukan melalui mimpi, adalah dia kata yang pertama,
Bila Nabi balik dari Isra', Nabi cerita kisah itu, ramai yang pertikaikan. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab menolak mentah-mentah, langsung tak percaya. Yang kedua, kata beliau, kalaulah Nabi pergi dengan mimpi, semua orang akan percaya. Sebab belum ada sejarah manusia mempertikaikan mimpi orang lain. Tak ada. Balik isyak sekarang, tuan-tuan rehat-rehat, tidur. Besok subuh bangun, malam ni mimpi. Tuan-tuan mimpi ni, mimpi pergi Mekah ke kan? Contohlah, kita mimpi pergi Mekah, lama tak pergi, rindu, terbawa dalam mimpi. Besok pagi subuh cerita kat isteri kita. Kita kata, yang malam tadi syok, abang tidur mimpi pergi Mekah. Tiba-tiba bini kita kata, bukan bang, abang mimpi pergi Kutub Utara tu, bukan Mekah. Tak ada kan? Belum ada manusia pertikaikan mimpi orang, tak ada. Tuan-tuan ceritalah pergi Mekah ke, pergi Afrika ke, pergi mana pun, bini kita mesti percaya. Sebab mimpi. Tapi sebab bila Nabi balik, Nabi cerita, ramai yang menolak. Maknanya betul lah Nabi pergi tu. Kan? Maknanya Nabi pergi sungguh lah, bukan mimpi. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini asas Isra' yang semua kita kena faham. Baik, dalilnya kalau kita tengok ayat biasa kita bacalah. Firman Allah ayat pertama dalam suratul Isra'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Firman Allah yang membuktikan dalil terjadinya Isra' dan Mi'raj. Baik, kalau kita perhati ayat tu, saya nak ambil poin-poin besar dalam ayat ini. Sebab Isra' ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, cerita dia, saya percayalah, tiap-tiap tahun kita dengar cerita yang sama. Apa yang Nabi nampak macam-macam tu, semua kita dah biasa dengar. Cuma saya nak ulas sikit dari sudut ayat itu. Apa mesej yang Allah cuba nak sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kepada kita semua. Allah mulakan ayat itu, subhanallazi asra, maha suci Allah, allazi asra, Tuhan yang memperjalankan. Asra makna yang memperjalankan. Bermaksud bukan Nabi berjalan sendiri. Bukan Nabi pergi Isra' naik ke langit semua tu dengan kudrat kemanusiaan biasa Nabi, bukan. Tapi Allah yang jalankan Nabi. Kalau manusia faham konsep ini, kalau Abu Jahal lah terutamanya lah, masa tu dia faham, dia mesti percaya punya tuan-tuan. Sebab bukan Nabi pergi jalan kaki macam biasa sendiri, bukan. Allah yang jalankan Nabi. Allah jalankan Nabi macam mana? Ada dua. Pertama, dengan bantuan para malaikat yang menjadi teoris guide Nabi pada malam itu. Pertama, malaikat Jibril alaihi salam. Ada riwayat lain kata sekali dengan Jibril, malaikat Mikail, dua orang. Satu lagi, tunggangan kenderaan yang Nabi naik yang dipanggil Buraq. Buraq ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis. Buraq warna dia putih, melepak putih.
Saiz dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada barol. Barol ni dia spesies macam kuda jugalah. Lebih kurang lah saiz kuda. Jadi buruk ni dia duduk tengah-tengah tuan-tuan, antara keldai dengan kuda. Saiz dia. Kaki dia 4 kata Nabi. Sekali dia tendang kaki belakang, kita kata masuk gear 1 lah. Nabi kata dia akan pergi saujana mata memandang. Itu kelebihan buruk. Dan buruk kata Nabi adalah kenderaan tunggangan ahli syurga. Dan buruk hanya wujud di dalam syurga sahaja. Atas dunia tuan-tuan jangan cari, memang tak ada. Saya dah masuk 3 zoo. Beruk ada. Buruk tak ada. Beruk banyak. Luar zoo pun sepah beruk. Jadi tuan-tuan, buruk ni diambil daripada kalimah barkun, maknanya kilat. Saya nak relatekan sikit bagaimana Isra' dan Mi'raj dia boleh dikaitkan dengan sains dan teknologi. Ni hujah moden dia panggil tak? Baru kita faham dengan cantik tuan-tuan. Barkun tu maknanya kilat. Dipanggil binatang tu dengan buruk sebab kelajuan dia sepantas kilat. Kilat itu apa? Kilat itu cahaya. Yang kita tengok peti kilat petang-petang hujan tu, cahaya kan? Dia cahaya. Cahaya ni kita belajar dalam sains. Dia ada beberapa sifat cahaya. Pertama, cahaya bergerak dalam garisan lurus. Yang kedua, cahaya boleh dipantulkan atau dibiaskan. Kalau tuan-tuan ingatlah masa kita sekolah rendah dulu kan, sekolah kita kan dinding dia masuk cahaya matahari. Ada yang bumbung bocor, masuk lubang cahaya matahari, tepat kena kat badan kita tak? Masa tu cikgu sains tengah mengajar, kita pun bawa keluar sharpener 20 sen tu, yang bulat tu kan ada cermin kan, kita pun letak cermin tu kat cahaya matahari, suluh muka cikgu sains tu yang tak lulus sains tu. Kan cikgu ngajar, kita duk main silau-silau macam tu kan. Itu nama dia cahaya boleh dipantulkan. Dan satu lagi sifat cahaya, cahaya ada kelajuan yang tersendiri. Dalam satu subjek sains dipanggil the speed of light, kelajuan cahaya. Berapa kiraan kelajuan cahaya? Cahaya dikira dengan kiraan 3 kali 10 ganda 8 meter sesaat. 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Itulah kelajuan cahaya. Berapa tuan-tuan? Tuan-tuan tak payah kira, saya bagi jawapan terus, kan pening nak kira. 3 kali 10 kali 10 kali 10, 10 tu 8 kali. Tuan-tuan akan dapat kelajuan cahaya adalah 300 juta meter sesaat. Tapi tak nampak laju sebab meter. Meter ni besok tuan-tuan pergi Kamda beli baju, berapa meter nak kan? Itu meter lah. Nak buat baju raya, dia kata berapa meter aja nak? 4,5 meter. Itu meter. Tak nampak laju. So kita convert to kilometer, tuan-tuan dapat jawapan dia, 1 saat cahaya bergerak selaju 300,000 kilometer sesaat. Tuan-tuan rasa laju tak laju? Bapak punya laju tu. Ni, tuan-tuan buka spotlight masjid ni ataupun spotlight kereta kita lah, balik start engine, pum, lampu nyala lah. Spotlight nyala tu dia switch on tu 300,000 kilometer sesaat.
speed dia. Tuan-tuan bayang buruk punya kelajuan macam ni. Jadi apa ada hal satu malam boleh settle semua perjalanan tu. Tapi sebab Abu Jahal ni, dia otak dia tak bersambung sangat. Bila Nabi kata aku pergi satu malam, Abu Jahal bawa hujah. Macam mana engkau boleh pergi satu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sedangkan kalau kita di sini pergi ke sana Masjidil Aqsa naik unta yang sehat, sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan. Itu unta sehat tuan-tuan. Kalau unta gaut 4 bulan. Bengkak kaki dia makan seafood. Gaut kan. Orang cerita buruk, dia sibuk dengan unta dia. Tu kepala otak Abu Jahal tu. Mana dia nak faham? Nabi kata aku naik buruk, bukan naik unta. Ya, aku tahu, tapi unta sebulan pergi, dia kata. Tak faham bahasa tuan. Nampak? Jadi sebab itu ingat, yang jalankan Nabi malam tu Allah. Melalui malaikat tadi, malaikat pun daripada cahaya. Jibril 1200 sayap. Kiri ada 600, kanan ada 600 sayap Jibril. Paling banyaklah di kalangan para malaikat, Jibril paling banyak sayap. Sebelah sayap je kata Nabi boleh tutup timur dan barat jadi gelap gelita. Tu Jibril. Mikail lagi, buruk lagi. Dah, kalau kita faham logik itu, boleh terima Isra'. Nampak tuan-tuan? Jadi sebab itu ilmu-ilmu ni dia kena mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan kena datang kuliah, mengaji kan, forum, ceramah, dengar, faham, kaji sikit, baru seronok kita mengaji, baru nampak jalan cerita dia. Jadi bila Allah kata Allazi asra, dialah Tuhan yang menjalankan Nabi malam tu, maknanya Nabi pergi dengan kudrat, bukan kudrat manusia, tapi tompang buruk dan Jibril. Baik, habis yang tu. Sambung ayat tadi. Bi abdihi, allazi asra bi abdihi, Tuhan yang memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala nak ajar Nabi dan nak ajar kita tuan-tuan. Pada malam Isra', Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil Nabi dengan panggilan hamba sahaja. Hamba ni apa tuan-tuan? Satu panggilan yang paling rendah dari sudut darjat kemanusiaannya. Manusia ni kalau dipanggil hamba abdi itu kira very low lah, paling rendah sekali. Kenapa kata almarhum Mutawalli Sya'rawi Allah tidak panggil Nabi dengan Rasul? Allazi asra bi rasulihi, yang menjalankan Rasulnya. Sedap sikit bunyi ayat tu. Ataupun allazi asra bi nabiyhi, yang menjalankan nabinya, ataupun yang menjalankan Muhammad. Tiba-tiba Allah tak panggil semua panggilan itu, tapi Allah sebut yang menjalankan hambanya. Poin dia, kata almarhum Mutawalli Sya'rawi, Allah nak ajar Nabi, sejauh mana pun aku bawa engkau wahai Muhammad naik melepasi langit ketujuh, status kamu tetap sebagai hamba Allah sahaja. Jangan nak rasa sombong, jangan nak rasa belagak, jangan nak rasa diri kita hebat, jangan nak rasa kita je segala-gala. Isra' dan Mi'raj ajar kita sedar diri sebagai hamba Allah. Kalau tidak, Allah tak panggil bi abdihi. Allah akan panggil satu panggilan yang paling mulia, bi rasulihi, yang menjalankan Rasulnya. Tapi Allah panggil hamba sebab Allah nak tarbiyah Nabi dan tarbiyah kita juga, supaya jangan sombong. Hebat mana pun kita, kaya mana pun kita, berpengaruh macam mana pun kita, jangan sombong, jangan riak, jangan belagak, jangan tak sedar diri.
Kok mana pun kita ni hamba Allah saja. Dan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jadilah hamba yang baik, hamba yang taat. Saya sebut sehari dua ni dalam ceramah Isra' saya, tuan-tuan, di tempat lain. Kalau tuan-tuan mungkinlah, saya rasa biasa tengok cerita-cerita dulu, cerita P. Ramlee kan, kalau tuan-tuan ada tengok nak. Ada satu filem namanya Alibaba dengan 40 orang penyamun. Tuan-tuan pernah tengok cerita tu? Tak pernah. Tuan-tuan baca Quran je lah. Hebat tuan-tuan ni, tak tengok TV. Jadi tuan-tuan, saya percaya semua orang tengok kot no? Cerita tu berulang-ulang tengok kan. Jadi dalam cerita tu ada satu watak yang P. Ramlee nak ajar kita. Sebab cerita-cerita P. Ramlee ni tuan-tuan, dia semua ada mesej kan. Cerita dia hidup, cerita dia memberi kesan, kita ingat sampai ke sudah. Sebab dia buat cerita tu dengan ikhlas tuan-tuan. Saya ada baca satu artikel. Satu orang ni dia tulis, dia kata Malaysia ni beruntung. Allah anugerahkan dua orang, dia panggil apa macam artis tak artis macam tu lah, yang luar biasa. Satu P. Ramlee, satu lagi Sudirman Haji Arsyad. Dua-dua arwah. Sebab dua orang ni, cuba tuan-tuan kaji, cuba tuan-tuan tengok filem dia. Kalau P. Ramlee, filem dia semua jadi. Filem dia semua ada kesan. Filem dia buat orang menangis, buat orang ketawa, ada mesej. Watak-watak dalam cerita dia semua kita ingat. Sudirman, lagu dia, cuba tuan-tuan dengar elok-elok. Kalau dengar lagu Salam Terakhir tu, boleh menangis tu. Lagu last dia tu, sebelum dia meninggal. Kita baca Quran tak menangis tu? Tak. Kita dengar lagu Salam Terakhir tu menangis kita tuan. Jadi itu anugerah, dia panggil tak? Anugerah Allah kepada rakyat Malaysia. Ada dua orang manusia yang hebat. Lalu dia kaji, sebab dia kata dua-dua ni buat lagu, buat filem dengan tulus dan ikhlas. Jadi tuan-tuan, tinggalkan yang tu, balik cerita P. Ramlee tadi. Ada satu watak dalam filem Alibaba tadi tu, nama dia Margina, kan? Yang dilakonkan oleh Seniwati Sarimah. Margina ni P. Ramlee nak tunjuk pada kita, itu watak hamba yang baik. Cuba tuan-tuan tengok cerita tu balik. Dia tak pernah melawan tuan-tuan, cakap tuan dia, tak ada. Tuan dia panggil Margina, ya mak encik. Ya mak encik tu dia dah sampai depan muka toke dia, tuan dia. Dia kata bancuh kopi satu. Baik mak encik. Pergi dapur terus bancuh. Dia tak ada cakap banyak. Mak encik, semalam dah kopi dah, hari ni teh tarik kot, ataupun tongkat ali ke? Tak ada. Tuan dia kata kopi satu. Baik mak encik. Terus pergi bancuh kopi. Ini kopinya mak encik. Tak ada cakap banyak. Oh komen, tak ada. Terus buat. Lepas tu tuan dia kata sapu lantai. Baik mak encik, sapu lantai. Saat lagi dia panggil pula, Margina, ya mak encik, pergi pasar, angkat ini wang, pergi pasar beli belacan. Betul kan? Dia suruh beli belacan. Dia tak ada komplain. Belacan kat dapur pun dah berulat, nak beli buat apa? Tak ada. Dia pergi pasar, diam-diam beli belacan. Sebab masa tu belacan ni bahaya dijual. Dia underground kan? Kalau tuan-tuan tengok dialog dekat pasar tu, saya ingat lagi. Siap dia bunyi, ganja, jual ganja open tuan-tuan zaman tu. Belacan bawah meja tak boleh. Bahaya, seludup. Hari ni tuan-tuan jual ganja masuk penjara tuan, jangan buat main. Kan? Tak boleh. Dulu boleh kot, saya tak tahulah dalam cerita tu kan. Itu contoh hamba yang baik. Ibarat Allah beritahu kita semayang, kita pun jawab baik Allah. Tu betul. Allah kata puasa Ramadan, baik ya Allah. Pergi haji kalau mampu, baik ya Allah. Tutup aurat elok, baik ya Allah. Itu hamba yang baik. Dia tak melawan tuan-tuan. Yang banyak hari ni melawan, kan? Tak semayang lagi ni. Nanti lu Ustaz, relax lu.
waktu panjang lagi. Dia melawan sikit lah, dia tangguh-tangguh. Ada je dia punya dia punya cekadak dia, banyak songeh dia, ada manusia hari ni. Kita kalau betul-betul bi'abdihi ni hamba yang baik, kita akan angguk je semua cakap Allah tu. Jangan lawan. Tapi kadang-kadang ialah manusia ni dia rasa otak dia tu cerdik kan. Kadang dia memikir, dia merenung. Tapi yang dipikir dia renung tu sebenarnya tak ada apa-apa untung pun sebenarnya tuan-tuan. Saya pernah orang tanya saya kan. Dia kata, ustaz, saja nak tanya ustaz, dia kata. Maknanya kalau tak tanya tak apa sebenarnya. Sebab saja je. Kan? Dia kata saja nak tanya. Tak payah tanya tak apa. Saya kata nak tanya apa? Dia kata, ustaz, kenapa semayang subuh mesti 2 rakaat bukan 3? Soalan dia, kenapa subuh tu 2 tidak 3? Kalau saya jawab sebab Allah perintah, dia tak nak jawapan tu. Dia nak kenapa 2 bukan 3. Macam mana nak jawab? Mampus nak jawab soalan macam tu. Tapi dah orang tanya, kita jawab lah kan. Dia kata kenapa 2 tak 3? Saya kata 2 pun tak semayang. Tak payahlah nak tambah sampai 3 pula. Kan? 2 pun tak settle, ada hati nak buat 3 kan? Itu manusia, kadang dia punya otak mikir entah ke mana-mana hala pun tak tahu kan? Pening kita tak? Jadi tuan-tuan, buat-buat tenang, kita fokuskan diri kita, cuba jadi hamba Allah yang terbaik. Kita ni tuan-tuan, ada sebulan lebih kurang nak sampai Ramadan. Bila saya tengok wajah tuan-tuan ibu-ibu hari ni kan, nampak ceria, bersemangat nak masuk Ramadan ni kan. Saya tengok iklan Ramadan di sana sini dah mula tersebar, iklan penajaan berbuka, more kan, macam-macam lah. Saya tengok orang punya infak ni dahsyat tuan-tuan. Hebat orang Malaysia ni. Ada satu surau tu, pagi umum penajaan sebulan punya tak, iftar, adalah amount dia berapa ribu satu malam. Malam habis kan, penuh, full house, tak dan. Besok orang tanya macam mana Haji, tutup dah ustaz, habis dah, pergi cari masjid lain pula. Oh dahsyat tuan kan. Itu baguslah, itu contoh hamba yang baik kan. Dia nak rebut pahala berganda bulan Ramadan. Baik, habis cerita bi'abdihi. Kita sambung ayat tu tuan-tuan. Lailan minal masjidil haram. Allah jalankan Nabi pada malam Isra' itu. Allah jalankan peristiwa itu terjadinya di waktu malam. Kenapa Allah buat Isra' tu malam? Itu soalan ni. Jawapan mudah dia tuan-tuan, sebab Allah nak uji iman manusia. Lailan di situ maksud dia sebahagian malam atau segelintir malam. Tapi segelintir tak sesuai lah, sebahagian malam. Dia bukan sepanjang malam. Dia bukan Nabi pergi lepas maghrib, Nabi balik sebelum subuh. Bukan. Tapi dia berlaku sebahagian daripada seluruh malam tu, ada satu part yang Nabi dibawa turun naik pada malam itu. Mana buktinya tuan-tuan? Sebab dalam ayat tu Allah tulis lailan. Spelling dia lam ya lam alif. Lailan. Lailan kalau bahasa Arab maksud dia sebahagian malam. Kalau depan huruf lam yang mula-mula tu, lailan tu, depan dia ada alif lam, dia bunyi al-lail kan? Al-lail. Kalau al-lail itu baru sepanjang malam atau seluruh malam. Itu dalil dia, itu bukti dia. Dan sebenarnya tuan-tuan, Rasulullah Isra' Mi'raj ni bukan lama mana pun. Bukti yang kata tak lama tu diceritakan oleh Ummu Hani.
Ummu Hani ni siapa dia tuan-tuan? Sepupu Nabi yang mulia. Malam kejadian itu Nabi berehat bermalam, tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani cerita. Ummu Hani kata, malam tu aku nampak Nabi bangun. Nabi tengah baring, dia kata. Lepas tu aku nampak Nabi bangun, Nabi keluar. Tak lama lepas tu, kata Ummu Hani, Nabi balik. Nabi balik itu sebenarnya Isra' Mi'raj dah settle. Soalannya sekarang, berapa lama Nabi keluar, berapa lama pula Nabi balik? Ummu Hani bagi satu hujah tuan-tuan. Dia kata masa Nabi keluar, lepas tu Nabi balik itu, tempat yang Nabi baring tu macam tilam katil macam tu lah, tilam hamparan tu. Waktu Nabi dah balik itu, Ummu Hani kata aku pegang dia punya tempat pembaringan tu, masih terasa haba panas tu masih ada. Tuan-tuan, badan kita ni ada haba tuan. Tuan-tuan duduk bersila ni lama-lama, qamat nanti tuan-tuan bangun, pegang dekat bahagian bawah punggung yang dekat lantai kita duduk tadi kan. Tuan-tuan rasa apa? Panas-panas suam sikit kan. Haba tu turun situ. Kalau tuan-tuan bangun isyak kejap lagi, tuan-tuan pegang sejuk, itu tanda nak meninggal tuan-tuan. Jangan buat main. 3 kali Jumaat je kan. Jadi kita bangun sekarang, pegang-pegang mesti ada haba-haba panas. Bayangkan Nabi balik, Ummu Hani kata aku pegang tilam yang Nabi baring tu masih panas, haba tu ada lagi. Tuan-tuan rasa berapa lama Nabi pergi? Tuan-tuan, tak lama sebenarnya, tapi berapa lama itu Allah Ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan, itu yang Ummu Hani pernah cerita dekat kita. Baik, sebab apa malam? Sebab malam ni orang tak nampak. Nabi pergi bila pun siapa tak tahu. Tahu-tahu Nabi balik je. Kan? Pergi pun tak tahu bila, tak tahu dah balik. Balik-balik bercerita pula dah. Oh, aku balik dari langit gedebak-gedebuk. Siapa nak percaya tuan? Benda tak nampak. Tak. Benda tak nampak. Tahu-tahu balik mengaku macam tu je. Sebab itu malam ni Allah buat ujian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah saya sambung lebih kurang 10-15 minit lagi boleh tak? InsyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, balik kita cerita tadi tentang malam tadi. So malam ni biasanya kita tengok, sebab orang tak nampak, jadi orang suka buat kerja tak elok ni malam-malam. Biasa gitulah. Kalau kita tengok orang mencuri pun kadang malam, orang buat konsert malam. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Bintang, dia ada tempat-tempat namanya kelab malam. Setakat ni belum ada kelab siang lagi tuan. Semua malam lah. Benda-benda bukan-bukan ni banyak malam. Sebab orang tak nampak. Jadi Allah buat Isra' ni malam supaya menjadi satu ujian besar kepada manusia. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita sambung ayat tu balik. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mulakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjid bergerak menuju ke masjid. Kenapa Isra' tidak mula daripada rumah Nabi terus naik ke langit? Kan? Kenapa tak straight terus naik ke langit? Kenapa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Sebabnya kata ulama, Allah nak ingatkan kita, siapa pun kita, hebat macam mana pun kita, kaya raya berpengaruh macam mana pun, Allah nak ajar kita jangan jauh daripada rumah dia, iaitu surau dan masjid. Baik itu Allah linkkan Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa.
Sebab Allah nak bagi tahu kita, hidup ni jangan pisah dengan rumah Allah, jangan jauh daripada rumah Allah. Kita ni hidup tak lama tuan-tuan. Kita ni bukan menongkat langit. Kita yang hadir malam ni bernasib baik, alhamdulillah, sebab masih hidup. Orang lain dah meninggal tuan-tuan. Mak ayah kita meninggal, adik-beradik kita meninggal, kawan-kawan kita dah meninggal, member sekolah dah meninggal, kawan universiti meninggal. Tuan-tuan semua ni alhamdulillah masih hidup. Syukur tuan-tuan. Saya dah ceramah, saya sebut awal tadi kan, saya dah ceramah 26 tahun tuan-tuan. Saya perhati satu benda je tuan. Semua yang datang kuliah saya ni semua orang hidup je. Kalau tuan-tuan faham okey. Belum ada orang mati datang tuan. Tak ada. Ada orang mati datang jenazah, tapi bukan nak dengar kuliah. Itu untuk dia semayang apa semua tak. Jadi tuan-tuan, poin saya, orang dah mati, dia tak boleh buat apa dah. Jadi kita yang hidup ni, siapa nak imarahkan Masjid Irsyad ni? Tuan-tuan lah, anak Korea. Kita jangan harap orang luar tuan-tuan. Orang luar kadang-kadang dia singgah, dia datang tak. Tapi kita, local punya people ni, kita lah kena tuan-tuan. Dan hari ni kita tengok sambutan, alhamdulillah. Banyak orang buat program subuh macam Jumaat lah, apa bagai kan, macam-macam. Seronok. Saya nampak beza tuan. Saya ceramah 26 tahun dulu, 20 tahun dulu dengan sekarang, jauh beza tuan. Jauh beza saya nampak dari sudut kehadiran orang pergi kuliah, kehadiran masyarakat, kesedaran. 20 tahun dulu tak ramai tuan-tuan, tak ramai. 20 tahun dulu pun kita kuliah mana ada live-live macam ni, tak ada. Dulu siapa yang datang tu ya dengar, tak ada live, tak ada apa kan. Teknologi masa tu mana ada, telefon bimbit ada pun boleh call SMS je, WhatsApp pun tak ada masa tu. Nokia 32 sekupang tu, baling anjing pun syahid tu. Keras telefon zaman tu, besar gerabak. Jadi tuan-tuan, dulu tak ramai tuan-tuan. Saya pernah pergi tuan-tuan satu tempat kuliah, naik motor masa tu. Saya bujang pergi masa tu naik motor kan. 1 jam baru sampai surau tu. Punya jauh. Hari hujan pula. Kuliah maghrib. Sampai surau 7 orang tadi. Saya pun start lah kuliah. Separuh kuliah 4 tidur, tinggal 3 je. Rasa nak menangis rasanya. Dah lah 7 orang. Separuh kuliah 4 dah mati syahid, tinggal 3 je. Jenuh kepung yang 3 ni, jangan dimasuk syurga sekali pula dah kan. Zaman itu tuan-tuan tak ramai orang, tak ramai tuan-tuan. Tapi hari ni alhamdulillah dah ramai orang datang, seronok itu. Jadi tuan-tuan ingat, tugas jawatan kuasa, imam semua buat program sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Tugas anak Korea bantu dengan pelbagai cara. Itu baru betul. Jadi tuan-tuan, akhirnya dalam perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itulah Nabi melihat kepelbagaian seksaan, nikmat, yang tanam benih terus tumbuh, tuai tumbuh, yang hantuk kepala ke batu, pecah, berderai, bercantum balik, macam-macam lah yang kita tengok tu, yang kita baca tu. Itu semua Nabi dipaparkan ketika Isra. Baik, saya ringkaskan sikit. Sampai Masjidil Aqsa, Allah muliakan Nabi, Allah angkat Nabi jadi imam. Makmum Nabi adalah 124,000 orang Nabi yang lahir sebelum Nabi. Nabi itu imam, makmum dia semua Nabi Rasul. Allah bagi kemuliaan. Selepas itu Jibril tambat burak dekat salah satu tiang Masjidil Aqsa. Tiang tu hari ni menjadi tempat orang-orang Yahudi yang pakai serba hitam, pegang kitab, goyang-goyang badan. Dipanggil tembok ratapan, Wailing Wall. Situlah Jibril ikat burak. Burak kan binatang, dia macam kuda kan, diikat kat leher, lepas tu tambat kat tiang. Habis Nabi naik Isra, Mi'raj, pakai apa ustaz? Nabi naik tangga ustaz.
tangga-tangga langit. Langit tu dia ada tangga. Langit satu nak naik langit kedua, Nabi kata jaraknya 50 tahun perjalanan. Bukan dekat, tuan-tuan. 2 naik 3 pun 50, 3 naik 4 dan seterusnya. Semua 50 tahun perjalanan. Tapi Allah singkatkan malam tu 1 malam je. Dan saya ringkaskan, tuan-tuan, akhirnya Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ni nama sebatang pokok yang terletak di hujung langit yang ke-7. Dia kira penamat border langit lah. Yang ujung sekali langit ke-7, nama dia Sidratil Muntaha. Jibril kata, wahai Muhammad, aku boleh hantar setakat ini saja. Lepas ni kau naik lagi, engkau punya pasal, aku dah tak boleh tolong. Kalau aku cross border ni, badan aku terbakar. Itu saja. Itu Jibril sebut. Jadi tuan-tuan, akhirnya Rasulullah menghadap Allah dengan cara yang Allah saja yang lebih mengetahui, untuk diberikan, kalau istilah kita, by hand. Allah hadiahkan Nabi sembahyang fardu 50 waktu sehari semalam. Asalnya Nabi pun ambil 50 tu, Nabi turun. Nabi ni jenis tak cakap banyak, tuan-tuan. Turun langit ke-6, situlah duduknya Nabi Musa alaihi salam. Allah takdirkan Nabi Musa buka mulut, gatai mulut lah orang kata tak. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, berapa semayang kau dapat? Nabi jawab 50. Nabi Musa bagi pandangan, aku rasa 50 ni berat, jadi kau naiklah, minta kurang sikit ke macam mana cerita. Alhamdulillah, tuan-tuan, Rasulullah dengar pula cakap Nabi Musa tu. Kalau Nabi tak mau dengar macam mana? Contohlah tak, Nabi kata, wahai Musa, ini umat aku, engkau apa hal sibuk-sibuk ni? Contoh lah, contoh. Ni tak ada lah, ni contoh. Kutlah Nabi kata, ini umat aku, engkau dah settle, sudah lah, tak payahlah kalut-kalut. Ni umat aku punya pasal lah. 50 pun apa dah hal. Contoh lah. Tapi Allah lembut hati Nabi, ya tak ya tak, naik balik. Oh, lega kan. Kalau Nabi turun masa tu, mampus tu. Tuan-tuan kira 24 jam bahagi 50, tuan-tuan bagi sekarang. Selang 30 minit sekali semayang, tuan-tuan. Tak dan nak makan char kway teow kerang, tuan, tak dan. Tuan-tuan lena 2 jam, 4 waktu kena qada. 2 jam tidur, 4 waktu terlepas. Kerja kita semayang 24 jam. Buat rumah tepi masjid tu. Allahu Akbar. Tapi sebab hikmah tu kan, Nabi pun naik. Last sekali tinggal 5 lah. 5 waktu. Nabi Musa duk tanya situlah, tuan-tuan. Allah, Nabi Musa ni sayang betul kat kita, tuan. Prihatin sungguh dia. Lah, dia tanya berapa Muhammad? Nabi kata 5. Dia kata 5 berat ni. Naik lagi sekali. Last. Try sekali. Nabi Muhammad surrender, tuan. Nabi kata, wahai Musa, aku rasa cukup dah. Dah banyak kali dah menghadap bos ni. Malu. Jadi aku akan turun dengan 5 waktu ni. Tu yang Nabi turun, dapat 5 kat kita. Itu pun ada geng mana pun tak tahu, dia bagi tahu. Dia kata, ustaz, silap Nabi malu yang last tadi tu. Kalau Nabi buat muka tak malu, ustaz, sekali lagi Nabi naik, confirm kita tak semayang, ustaz. Mangkuk ayun puak-puak ni puak hantu raya, ustaz. Kau nak masuk syurga semayang tak nak banyak cantik muka. Nak senang aja hidup dia. Suka hati kata, kalau Nabi buat muka tak malu sekali lagi. Kau ingat Nabi apa? Muka tak malu macam kita ke apa? Agak-agak ayat tu kan. Suka hati je, tuan-tuan. Dia macam ni lah, macam dia salahkan Nabi Adam kan. Dia kata kalau Nabi Adam tak dengar cakap iblis, ustaz, kita dah bersenang lenang dalam syurga, ustaz. Dia nak salahkan Nabi Adam pula dah. Kita ni janganlah mandai sangat, tuan. Semua Nabi kita nak salahkan, apa hal kan. Jadi akhirnya Allah pun bagi 5, lulus.
kita pun dapat 5 subuh sampai isyak. Walaupun 5 tuan-tuan, tapi pahalanya 50 waktu. Tu yang kata baiknya Allah ni. Walaupun semayang 5 waktu, subuh sampai isyak 17 rakaat, tapi pahala Allah bayar 50 waktu. Tu pun orang tak semayang kat tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, di hujung kuliah saya nak sebut ni, banyak lagi benda tuan, pengajaran lain, tapi tak dan lah. Saya pun tengok tuan-tuan, asyik menengok jam je, seram lah saya. Kan? Jadi tuan-tuan, apa yang penting saya nak sebut, pertama sekali tuan-tuan, jaga ibadah solat kita masing-masing. Yalah, nakal-nakal kita kok mana gaya pun tuan-tuan, jaga solat, jangan tinggal. Tapi ialah yang depan saya ni semua pangkat abang-abang lah, adik-adik pun adalah sikit. Kita yang dah berumur ni tuan-tuan, kita ni bukan remaja tuan-tuan, remaja kita dah habis. Kita ni dia panggil remaja purba. Dah nak ujung dah masuk maghrib, nak masuk isyak dah kita ni. Jadi dengan umur 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, ini umur-umur orang kata nak, yalah, nak prepare kan, nak siap-siap lah apa yang patut. Umur kita ni bukan umur nak buat maksiat dah tuan-tuan, tak ada. Umur tu dah lepas. Umur nakal-nakal ni zaman remaja. Besok malam minggu lah, cuti tahun baru Cina kan. Alhamdulillah hari ni jalan pun lengang, tol pun free, cantik tu. Kalau hari-hari free lagi cantik lah. Jadi tuan-tuan, sebab saya hari-hari main dengan tol ni kan, semalam free, hari ni free, okey lah. Jadi kalau besok malam minggu, katalah budak-budak rempit lah, biasa dekat dataran Merdeka, Bukit Bintang kan, 300 biji rempit kan, polis pun tahan 300 biji ni. Semua ni kalau buka helmet, semua 18, 20, 21, 25, semua muda-muda. Jarang buka helmet 79. Meninggal polis tu. Kan? Dia kata Haji pun gigi dah tak apa, ada je nak merempit apa je. Menaik-naik atas motor tak payah Haji. Haji pergi sujud atas sejadah je lah. Kan? Tak ada rempit 79, tak ada. Semua budak-budak muda kan? Jadi umur kita ni, sinilah tempat dia, datanglah masjid. Kan? Dengar ceramah Isra', tujuan dia kita lebih mencintai rumah Allah. Itu sebenarnya. Itu nombor 1. Yang kedua tuan-tuan, Isra' ajar kita menjaga iman. Sebab Isra' ni berkait dengan iman. Abu Jahal dia tolak mentah-mentah, walaupun Nabi bawa hujah. Dia yang suruh Nabi buktikan, wahai Muhammad, kalau betul kau pergi Masjid Al-Aqsa, cuba cerita Masjid Al-Aqsa macam mana. Tiang dia berapa, pintu, tingkap, bumbung, kubah semua. Allah tuan-tuan, dia pun tak pernah pergi tuan. Abu Jahal tu, dia pun tak pernah pergi Masjid Al-Aqsa. Kalaulah Nabi, ini minta maaf sebut tu, kalau Nabi kelentong dia pagi tu, buta-buta je dia kena tipu hidup. Nabi kata tiang dia 15, tingkap 20, lantai dia banyak ni, tile dia besar ni. Abu Jahal mesti angguk, dia pun tak tahu. Tapi sebab Nabi tak pernah menipu, kan Nabi kata Allah gambarkan depan aku Masjid Al-Aqsa kan, masa aku berdiri dekat Hijir tu, Nabi tengok, nampak Masjid Al-Aqsa depan muka Nabi. Nabi sebut. Abu Jahal kata, betul lah tu, betul. Betul kepala otak dia pun tak pernah pergi. Nampak temberang Abu Jahal tuan. Bawa hujah pun tak terima. Tapi yang hebat Abi Bakrin, tak dengar cerita dari mulut Nabi lagi, baru dengar daripada musuh, percaya siap dah. Tu yang dapat title As-Siddiq kan, yang membenarkan. Jadi tuan-tuan, nombor 2, jaga iman kita masing-masing. Dan pengajaran ketiga untuk malam ni tuan-tuan, tolong saya merayu pada tuan-tuan, ibu-ibu, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Kuliah, forum, usrah, apa saja bentuk, dengarlah. Tak boleh datang berlambat-lambat lah. Tuan-tuan tengok media sosial, ada live sana, live sini, ustaz-ustazah, dengarlah. Kan?
Walaupun ialah kami ustaz-ustaz buat live macam ni, TikTok apa semua ni, bolehlah 3, 4, 500 yang tengok, tak adalah banyak mana pun kan. Benda-benda baik memang macam tu lah tuan-tuan. Live kuliah 3, 400, live cari hantu 30,000 tengok. Yang best tu dah jumpa hantu lari pula. Hantu pun pening kata. Kan? Dia kata kau cari aku keluar kau lari pula. Hantu pun rasa dah nak pindah daripada Malaysia, tak senang duduk lah. Kan? Asyik kena kacau aja. Jadi tuan-tuan, apa pun untuk malam ni, apa saja benda baik kita buat. Tak usah peduli apa orang nak kata. Kata orang ni masuk kiri keluar kanan settle. Lantak lah orang nak kata apa nak. Kita buat forum panggil ustaz ni, orang kata tak? Panggil saya malam ni Ustaz Rahim Nasir, orang kata lah, siapa ustaz ni? Aku tak pernah tengok pun dalam TV. Yalah, saya sedar diri saya siapa tuan. Panggil pula ustaz popular, ustaz top-top dalam TV, selebriti, panggil malam ni, contoh tak? Orang kata tak? Lah, ustaz ni selalu dah tengok dalam TV, panggil buat apa tau? Habis nak AJK pening nak panggil siapa sekarang? Kan? Tuan-tuan, lepas ceramah makan nasi. Ada? Ada buat makan nasi contoh. Orang kata tak? Ada lepas-lepas ceramah pukul 10 malam makan nasi. Macam mana ustaz tak gemuk, dia kata. Ustaz pula yang kena. Tukar pula. Lepas ceramah nanti buat bihun je. Orang kata tak? Kedekut AJK bihun, buatlah nasi, dia kata. AJK pun dah sakit hati kan. Besok buat ceramah, langsung tak ada apa-apa makan, kau terus balik je lah. Lagi orang cakap. Kedekut betul AJK, biskut pun tak tercampak, dia kata. Rupanya dia nak biskut tuan, bagi biskut je lah kan. Kita ni buat menu apa pun orang komplain tuan. Lantak lah. Tak usah peduli ya. Yang penting kita buat elok-elok, niat kerana Allah, Allah akan balas yang terbaik insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya share sedikit untuk ceramah Isra' dan Mi'raj kita pada malam ini tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf, tak dapat nak cerita keseluruhan secara detail. Tapi apa yang penting, sedikit sebanyak yang saya share tadi, mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah sedikit sebanyak. Kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua tak. Dapat sikit-sikit pun jadilah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan saya seronok hadir pada malam ni, alhamdulillah. Walaupun cuti, esok ada lagi ramai yang boleh hadir, alhamdulillah. Dan terima kasih banyak pada semua yang hadir, semua yang menonton live kita di sana sini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Dan sebelum saya tamatkan kuliah saya tuan-tuan, saya minta izin setengah minit je untuk 2 pengumuman. Yang pertama, malam ni saya minta laluan untuk kutipan tabung. Tabung tu satu atas kursi merah tu lah. Tadi saya tengok muslimat dah bubuh dah. Terima kasih banyak. Dan satu lagi di tengah-tengah tu. Tabung ni ada 2. Satu untuk kebajikan, untuk bantu student kita di Mesir dan juga fakir miskin. Dan satu lagi saya sekalikan dengan pembinaan kompleks tahfiz Al-Khairiyah yang sedang dibangunkan oleh sahabat baik saya, nama dia Ustaz Farhan Suhud daripada Gombak. Tapi tahfiz ni kita bina dekat kampung Sungai Pagi, Beherang, Tanjung Malim. Sebab apa ke situ pula perginya? Sebab situ tanah yang kita dapat. Tempat dia sangat-sangat cantik tuan-tuan, dalam kampung atas bukit. Asalnya hutan pekat, hutan belantara. Tapi Allah izin, sejak Covid tu kita buat, dan sekarang ni dah hampir 70% dah siap, alhamdulillah. Cuma mungkin kemasukan pelajar tu tahun depan lah. Kita nak settle betul-betul dulu. Sekarang ni kita sedang buat fasa yang ke-6, pembinaan kuartus guru 1.4 juta ringgit. Jadi tabung saya dah letak situ, 2 tabung.
Tabung tu pun tak ada tudung, dia menganga elok je. Tuan-tuan letak je duit dalam tu. Kalau tak buat duit pun tak apa, situ ada QR code. Tak apa tu bukan maknanya tuan-tuan selamat lah. Handphone ada bawa kan, jadi boleh scan QR tu pun boleh. Tuan-tuan infak lah, nak bagi zakat ke apa, bubuh lah dalam tu, tuan-tuan niat lah. Mudah-mudahan Allah gantikan apa yang tuan-tuan infak malam ni lebih baik daripada apa yang tuan-tuan telah beri, insya-Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan, saya ada bawa sedikit jualan. Tak adalah banyak mana, tapi adalah sikit-sikit. Dekat luar sana tu, pintu nak masuk tu, belah kanan saya. Pertama kita ada buah anggur tuan. Anggur ni anggur daripada South Africa, warna hitam, bulat-bulat, dia tak ada biji. Dia crunchy sikit lah. Ada sikit lagi stok. Satu pack tu setengah kilo, harganya RM20. Biasa kalau market 25, 23 macam tu lah. Jadi kita jual murah sikit lah kan, insya-Allah. Dia rasa manis lah, insya-Allah. Dan yang kedua kita ada pes lauk. Pes lauk ni tuan-tuan, dia ada masak lemak cili api, ada kurma, rendang ayam, rendang daging. Dia mudah untuk macam kita buat sahur simple-simple kan. Kita koyak terus makan aja. Atau kalau nak panas kan, rendam dalam air panas sekejap 5-10 minit, lepas tu kita makan. Dia ready to eat. Dia tak ada nak perlu masak-masak, tak payah. Koyak aja dia punya pembalut tu, kita boleh makan terus. Mudah untuk sahur lah bulan-bulan puasa nanti ni kan, insya-Allah. Dan satu lagi dalam tong biru tu kita ada kari pap frozen. Yang itu memang sedap tuan. Harga dia RM8 je. Ada 10 biji. Satu pack tu RM8. Dia punya sedap tu sebab saya duduk Sungai Buloh. Tapi stok tu saya ambil dekat Dengkil tuan-tuan. Bapak gila jauh, 1 jam baru sampai. Kan? Macam orang Sungai Buloh tak pandai buat kari pap pula. Sejauh-jauh itu nak pergi ambil. Tapi sebab sedap makcik tu buat. Memang sedap. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan makan sambil pejam mata, memang tak nampak orang lalu. Memang sedap tuan. Kesedapan itu sampai tahap tu lah. Jadi ada dekat luar tu, lepas isyak kan ada rumah saya jaga situ. Nanti tuan-tuan nak beli boleh lah. Kalau tak buat duit pun tak apa, tuan-tuan boleh hutang dengan kawan-kawan lah. Jangan hutang dengan ustaz. Hutang dengan kawan-kawan tak apa. Ataupun boleh scan QR boleh. Nanti QR tu rumah saya tunjuk lah. Jangan scan QR tabung tu, itu pergi ke Tafiz tu kan, nanya ustaz nanti. Jadi tuan-tuan, apa-apa boleh urusan lah lepas solat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.